Mintrade dengan bangganya mempersembahkan Orang Kita. Delina Enterprise, sebuah perniagaan yang diasaskan oleh seorang usahawan gigih dan kreatif dalam dunia kraftangan. Dengan kehalusan seni dan ketelitian, Delina menghasilkan manik serta pelbagai kraf unik, mencerminkan warisan dan keindahan budaya tempatan. Dedikasi dan ketekunannya membuktikan bahawa seni kraf bukan sekadar hobi, tetapi juga satu perniagaan yang mampu berkembang di persada yang lebih luas. Dari manik kecil ke seni yang besar, Delina Enterprise adalah bukti bahawa kreativiti dan keazaman mampu mencipta kejayaan. Nama saya Delina Anak Josh Berundang. Saya berusia 40 tahun, ibu kepada 2 orang cahaya mata. Saya berasal dari Tatau, 60 km dari Bintulu lah. Sebelum ni saya bekerja sebagai kerani data di kilang di semenanjung Tanah Air. Lepas tu saya bermula dengan bisnes setelah saya resign lah dari kerja yang dulu. Saya balik ke Sarawak, saya buat kerja-kerja kraftangan ni dari rumah. Motivasi utama saya adalah sebenarnya diri saya sendirilah. Saya tanya pada diri saya sendiri, sampai bila untuk saya makan gaji? Saya bekerja seawal usia 21 tahun sehingga umur 30 lebih. Dah terlampau panjang jangka masa tu. Saya fikir balik, sampai bila untuk saya makan gaji? Benda tu macam dah memuak-muak sebab dah terlampau lama rasanya. Saya tengok kawan-kawan yang lain ada bisnes. Saya nak jadi macam dia orang. Saya start dari awal iaitu produk sulam lah, sulaman cross stitch. Sulaman cross stitch dengan anyaman bakul rotan. Tapi bakul rotan saya dah stop sekarang sebab permintaan agak berkurang lah. Saya teruskan dengan sulaman cross stitch dengan sulaman burik lah. Cabaran utama dia adalah modal lah. Modal, bila kita salah pusing modal, benda tu tak akan berkembang. Itulah bagi saya lah dalam bisnes saya, pada diri saya sendiri, masalah saya yang selalu terjadi adalah berkaitan dengan modal. Modal, bila benda tu salah pusing, salah atur, dia akan jadi jatuh. Bila jatuh, itu yang akan buat kita hilang semangat. Tapi bila jatuh, hilang semangat, kita jangan terus biarkan dia terus hanyut. Kita ambil balik, buat macam main layang-layang. Kita tarik balik semangat tu. Kraftangan ni sebenarnya jalan dia sangat-sangat masih jauh. Dia masih sangat-sangat senang untuk berkembang. Dia macam baby sekarang. Sekarang ni kraftangan Sarawak lah khasnya. Memang betul-betul macam baby sebab orang masyarakat luar dia baru kenal kraftangan Sarawak. Lebih-lebih lagi macam yang saya usahakan sekarang lah, kraftangan burik tu orang baru-baru saja kenal. Masyarakat pun baru-baru kenal. So, dalam 5 ke 10 tahun akan datang, saya rasa perniagaan ni dia akan boleh pergi lebih jauh lagi. Mungkin kita nanti, mungkin kalau bukan saya pun, mungkin orang lain akan mendapat peluang bisnes ni di luar negara. Mana tahu, kalau nasib saya pula yang buka kios di Singapura mungkin. Produk saya, perbezaannya dengan produk lain adalah satu, semuanya adalah buatan tangan. Daripada contoh sulaman, selempang sulam tu, daripada melakar, saya lakar sendiri, tak ada guna mesin. Saya sulam sendiri. Lepas tu, bahagian belakang tu saya akan lapik guna kain lain. Itu pun saya akan jahit dengan jahitan tangan. Saya tak ada menggunakan mesin. Itu yang membuatkan dia punya value tu lain daripada crafter-crafter lain. Craft tangan macam aktiviti perniagaan saya ni, craft tangan dia memberi pembaharuan lah kepada masyarakat. Sebab sebelum ni masyarakat kita dia lebih kepada membeli sahaja. Bila saya buka perniagaan ni, saya tidak hanya menerima tempahan saja. Saya membuka juga peluang-peluang untuk masyarakat yang berminat.
sama ada masyarakat tempatan ataupun masyarakat luar untuk belajar sekali. Saya bukan datang dari keluarga yang senang. Saya datang dari keluarga yang sangat susah. Sangat susah. Benda dari kecil, benda pakaian apa semua memang saya kena catur dengan adik-adik. Benda yang saya tak pakai, saya bagi adik saya pakai macam tu. Benda yang orang tak nak pakai, saya ambil, saya pakai selagi boleh pakai. Saya memang dari keluarga yang susah. Lepas tu bila saya berkeluarga, keluarga kecil saya pun bukan keluarga yang senang. Sebab pasangan saya bukan orang yang berpangkat besar lah. So bila saya dah ada bisnes macam ni, sedikit sebanyak ekonomi saya meningkat, ekonomi keluarga saya meningkat. Apa yang kurang dulu sudah terisi. Apa yang keperluan anak saya dulu saya tak dapat, sekarang anak saya dapat. Okey, hari ini saya akan tunjuk macam mana cara untuk buat gelang tangan loom lah. Gelang tangan loom, gelang tangan manik. Dengan kaedah kita jahit sulam manik ini pada benang. Pertama, apa yang kita perlukan adalah manik. Warna manik ni dia mengikut corak yang kita nak lah. Manik yang ni hari ini saya guna manik jenis manik toho lah sebab bentuk dia lebih cantik lagi. Lepas tu kita perlukan jarum. Kita perlukan benang, kita perlukan klip untuk menutup untuk kemasan nanti, dan kita perlukan pelayar. So first kita akan ambil manik, masukkan dalam jarum, ikut urutan corak warna. Hari ini kita buat warna corak geometri lah, corak geometri. Kita tak buat corak-corak yang bunga-bunga. Kita buat corak baru, corak geometri dengan warna bentuk 3D. Kita masukkan dia punya manik ikut urutan yang seperti contoh yang di atas lah. Pertama kita masukkan manik dia. Kita ikut urutan warna dia supaya membentuk corak pelangi. Corak 3D dia dari terang ke gelap, dari gelap ke terang. Pas kita susun warna, kita letakkan jarum di bahagian bawah. Pastikan manik kita masuk di antara benang-benang ni lah. Lepas tu kita kemaskan hujung benang, kemudian kita sulam naik ke atas menerusi lubang-lubang manik tu. Okey. Lepas tu macam ni, kalau macam ni dia dah cukup, dia punya ukuran ni dah dikira siap untuk pembuatan lah. So untuk kemaskan hujung dia, kita ambil baki benang ni, kita sulamkan pada benang yang berada di acuan papan loom kita, papan loom. So kita kemaskan ni, kita sulam balik bahagian-bahagian hujung benang ni pada manik yang melekat pada papan loom. Tujuan dia adalah untuk menutup hujung dia dan mengikat bahagian hujung sebelum kita memasang klip untuk bahagian kemasan. Okey. Lepas tu kita sulam semula lah untuk kunci dia. Sulam semula, lalukan melalui lubang-lubang manik tu. Dah kemas macam ni, kita potong benang tu. Lepas tu kita lepaskan dari acuan dia, kita lepaskan dari papan. Dia akan jadi macam ni. Macam ni. Yang berjuntai ni kita akan potong jadi pendek untuk kita mudahkan pasang klip. Barulah kita pasang klip ni. Klip ni dia ada datang dalam pelbagai saiz lah. Ini kita akan speed dia. Tekan kuat-kuat. Lepas tu
kita buat yang sebelah lagi. Ini kita boleh kemaskan lah. Ini kita boleh aturkan semula ke bawah untuk dia jadi lebih kemas. Lepas pasang klip, kita boleh pasang o-ring lah. O-ring untuk kita pasang dia punya lobster. Maksud dia lobster di sini adalah penutup lah, bukan udang galah tau. Ini lobster. Letak belang lum tadi. Oke. Kita ratakan kita punya o-ring. Macam ni. Lepas tu kita kemas, kita atur semula lah. Dia akan jadi macam ni lah. Ini saiz kecil, saiz kanak-kanak. Sebagai seorang usahawan ni, kalau kita nak berjaya ataupun kita nak kita kekal lama, satu adalah keikhlasan lah. Keikhlasan dalam kita membuat kerja, keikhlasan dalam kita melayani pelanggan kita, keikhlasan dalam kita berinteraksi dengan mana-mana pihak, mana-mana agensi lah, satu. Kedua adalah kejujuran. Jujur kepada pelanggan, jujur kepada diri sendiri. Tetapi poin yang paling penting adalah jangan lupakan orang tua kita. Sebab tanpa restu orang tua, apa-apa pun yang kita buat tak akan ke mana-mana. Itu yang saya tanamkan pada diri saya.